Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, kita berada di penghujung perkongsian berkaitan dengan kulliyatul khams. Perkongsian kali ini ialah menyentuh tajuk Ardul Am. Seperti mana yang lalu, kita telah pun melalui satu komponen dalam Kuliatul Khams iaitu Ardul Khasah. Ardul Khasah ini, dia punya gandingan dia ialah Ardul Am. Kalau Ardul Khasah merupakan sifat khusus bagi sesuatu hakikat, manakala Ardul Am merupakan sifat umum bagi sesuatu hakikat. Untuk pembahasan kali ini kita akan melihat dua perkara penting. Yang pertama ialah berkaitan dengan pengertian ataupun ta'rif Ardul Am berserta dengan huraian ta'rif tersebut. Yang kedua kita akan melihat apakah pembahagian dan juga contoh bagi Ardul Am, insya-Allah. Seperti biasa, di mana-mana tajuk, pengertian ataupun takrif adalah merupakan fokus utama untuk mendapat gambaran sesuatu tajuk tersebut. Bagi Ardul Am, takrifnya ialah huwa kulliyul khariju 'anil mahiyati as-sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Di sini ini adalah takrif dia. Dia merupakan lafaz kulli yang merupakan perkara luaran daripada mahiyah. Maknanya dia perkara yang mendatang, bukanlah aspek utama bagi sesuatu hakikat tersebut, dan dia digunakan ataupun membenarkan mahiyah tersebut dan juga perkara lain ataupun selain daripada mahiyah. Maknanya sifat umum ini ada pada mahiyah sesuatu hakikat tersebut, dan sifat ini juga berada di hakikat yang lain. Oleh sebab tu nama dia Ardul Am, umum, sifat umum yang didapati pada mahiyah, pada sesuatu hakikat tersebut, dan juga sifat tersebut didapati pada hakikat yang lain. Kita terlebih dahulu kita melihat apakah huraian bagi ta'rif ini. Huraiannya seperti yang lalu juga, cuma sedikit perbezaan. Seperti mana kita ketahui, ta'rif ini tujuan dia untuk mengeluarkan perkara yang tidak berkaitan dan memasukkan perkara yang berkaitan dengan sesuatu perkara yang kita ingin ketahui. Bagi Ardul Am ini, bila kita sebut Al-Kulli, apa sifat kulli tadi? Al-Khariju 'anil mahiyah. Dia yang pertama, dia adalah lafaz kulli. Seperti mana kita ketahui sebelum ni, apabila sebut kulli, maka terkeluarlah juz'i. Tidak, kalau juz'i, dia tidak dinamakan Ardul Am. Kemudian dia mestilah bersifat luaran, al-khariju 'anil mahiyah. Bila kita sebut sifat luaran, maka terkeluarlah tiga bentuk ataupun tiga kategori kulli yang lain, iaitu al-jins, nau' dan juga fas. Persoalannya, kenapa ketiga-tiga kulli ini terkeluar ataupun tidak termasuk dalam ta'rif ini dengan perkataan al-khariju 'anil mahiyah tadi? Sebab yang pertama, dia ketiga-tiga ni adalah merupakan zati. Zati maksudnya dia adalah perkara utama ataupun hakikat sesuatu mahiyah itu sendiri. Sama ada hakikat tersebut sempurna, tamamul mahiyah, merujuk kepada keseluruhan mahiyah, ataupun merupakan juzuk bagi mahiyah. Tetapi dia masih lagi berada dalam sesuatu hakikat. Maknanya sesuatu hakikat tu mesti merujuk kepada jins, nau' dan juga faslun. Berbeza dengan Ardul Am. Ardul Am ni ialah perkara luaran.
Dia bukanlah perkara utama. Kalau tidak ada ardul am pun, hakikat tersebut tetap ada. Tetap tidak menjejaskan hakikat tersebut. Kemudian perkataan as-sadiqu. Apa sifat kulli tadi? Sifat dia lagi as-sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Mana sifat tadi dia didapati pada mahiyah, pada hakikat tersebut. 'Alaiha makna 'ala mahiyah, hakikat sesuatu, dan juga didapati juga sifat tersebut kepada ghairiha. Didapati juga di selain daripada mahiyah sesuatu hakikat tersebut. Bila ada perkataan as-sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha, maka terkeluarlah khasah. Kerana kita dah lalui perkongsian berkaitan dengan khasah, dia hanyalah berkait dengan sesuatu mahiyah sahaja. Tanpa sifat itu ada pada lain daripada mahiyah yang dibincangkan. Contohnya apa? Contohnya dhahik, ketawa. Ketawa itu hanyalah khusus pada manusia, tidak ada pada hakikat yang lain. Tetapi kalau ardul am, sifatnya ada pada hakikat tersebut dan juga hakikat selain daripada hakikat yang menjadi fokus ataupun tumpuan tu, ya. Oleh sebab tu dia kata di sini sadiqu ala, kalau khasah hanyalah sadiqu alal mahiyah duna ghairiha. Al mahiyah yakni hakikat sesuatu yang dikehendaki tidak ada pada yang selain pada hakikat yang dikehendaki itu. Berbeza dengan ardul am, dia sadiqul alaiha, dia terpakai pada hakikat yang dikehendaki dan juga hakikat selain daripada hakikat yang dikehendaki. Itu beza di antara khasah dan ardul am. Kemudian seterusnya kita lihat pembahagian ardul am. Seperti mana ardul khas ataupun khasah, pembahagiannya sama juga, ya. Ada lazim. Dia ada pertama pembahagian dia lazim, yang kedua al-mufariq. Lazim maknanya sifat umum yang sentiasa ada, yang tidak boleh dipisahkan. Yang satu lagi mufariq, makna sifat umum yang boleh berhenti, boleh dipisah-pisahkan, ya. Itu nama dia mufariq. Okey, kita lihat apakah contoh dia, iaitu sawad lil ghurab. Contoh dia ialah hitam bagi gagak. Hitam pada gagak itu merupakan sifat yang lazim. Cuma hitam ini bukan hanya pada gagak, tetapi ada juga pada lembu, ada juga pada kuda, ada juga kepada lain-lain, afrad yang lain, ya. Oleh sebab tu nama dia ardul am. Sifat hitam ini, as-sawad ini bukan hanya pada gagak, tetapi ada juga pada perkara hakikat yang lain. Cuma dia sifat hitam ini, sifat dia adalah berbentuk lazim. Maknanya lazim ni mana sentiasa seiring dengan gagak. Maknanya bila sebut gagak, kita akan teringat hitam. Walaupun hitam itu bukanlah sifat yang hanya ada pada gagak, ya, tetapi ada juga pada yang lain ataupun selain daripada gagak. Cuma bentuk sifat dia tu adalah lazim. Lazim. Kemudian begitu juga mashi. Mashi. Sebelum ni dalam bab khasah pun kita jumpa contoh mashi. Cuba lihat apa perbezaan dia, ya, di sini. Di sini mashi bil quwwah lil insan. Contoh dia berjalan, potensi berjalan bagi manusia. Bila kita sebut manusia, memang dia berpotensi untuk berjalan. Bila lahir saja manusia, bila kita manusia, dia bil quwahnya, secara potensinya dia boleh berjalan. Jadi berjalan dengan manusia ini adalah suatu yang lazim, yang seiring, yang tak boleh dipisahkan.
Cuma sifat berjalan itu juga ada pada selain pada manusia. Ada pada lembu, ada pada kuda, ada pada unta. Oleh sebab tu nama dia ardul am. Ardul am jenisnya macam mana? Lazim. Sebab apa lazim? Sebab dia adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan dengan manusia. Ya. Kemudian kita berpindah kepada pembahagian yang kedua iaitu ardul am al-mufariq. Mufariq ni maknanya boleh dihentikan, boleh dipisahkan, bukan berpisah daripada mahiyah tu maksudnya, tetapi boleh dihentikan ataupun boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Contohnya akil, sifat makan bagi manusia. Sifat makan bagi manusia ini adalah merupakan sifat yang mufariq. Waktu makan waktu pagi dan tak makan, waktu tengah hari baru makan pula. Sifat makan ini dinamakan sifat ardul am. Sebab apa ardul am? Sebab makan ini bukan hanya manusia yang makan, kuda juga makan, lembu pun juga makan, kera pun juga makan. Oleh sebab tu nama dia ardul am. Cuma bagaimana bentuk sifat tersebut? Mufariq. Boleh kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tidak berlaku. Itu nama dia mufariq. Begitu juga mashi bil fi'li. Kena bezakan ya, biquwah dengan bil fi'li. Al-mashi bil fi'li maksudnya betul-betul berjalan. Manusia, contohnya manusia biasalah, bukan ketika baru lahir. Manusia biasa yang betul-betul boleh berjalan dah. Maka sifat berjalan pada manusia bil fi'li ini dia mufariq. Kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia berlari, berjalan. Jadi berjalan ini adalah sifatnya berbentuk mufariq. Oleh sebab tu, cuma kenapa nama dia ardul am? Sebab berjalan ini bukan hanya sifat pada manusia, dia juga sifat kepada selain daripada manusia. Oleh sebab tu nama dia ardul am. Mudah saja ya. Itulah pembahasan yang ringkas berkaitan dengan ardul am. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian yang akan datang dalam tajuk-tajuk yang lain pula. Rasanya tinggal satu lagi tajuk dalam pembahasan iaitu tajuk yang terakhir iaitu berkaitan dengan ta'rif. Ta'rif ataupun mu'arrif ataupun syarhul qawlan syarihan. Macam mana kita nak berbentuk ta'rif. InsyaAllah itu adalah perkongsian yang akan datang. Saya ucapkan jazakumullah khairal jaza. Semoga perkongsian yang kita telah lalui ataupun kita telah tonton sebentar tadi memberi manfaat kepada penambahan ilmu kita dan boleh kita gunakan dalam percakapan kita, dalam pemikiran kita, bagaimana kita nak menyusun kata-kata agar kata-kata kita itu hampir kepada pemikiran manusia. Wallahu alam, sehingga bertemu lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.